Okey, adik-adik semua dah bersedia belum? Kita nak buat latihan untuk menjadikan gol tepat ke sasaran, boleh? Okey, kalau macam kita mulakan dengan Natan. Sila buat pukulan. Cantik. Zara. Ya, terus ke kiri Zara. Seterusnya. Okey, tak mengena tak apa. Teruskan lagi. Okey, tapi kan sebenarnya saya kat sini bukan tahu sangat pun. Sebab saya kat sini pun nak belajar juga. Kalau penting kita nak jumpa dengan coach dulu. Coach! Coach kat mana pula? Mainlah dulu . Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syamil untuk Sukan Didik TV KPM. Hari ini kita berada di Sekolah Kebangsaan Taman Gembira, Kelang Selangor untuk kita belajar tentang kemahiran sukan hoki sekolah rendah. Dan pastinya kita bawakan seorang guru yang cukup luas pengalamannya. Kita persilakan Cikgu Azman. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Ya, Cikgu, terima kasih kerana bersama kami hari ini untuk berkongsi tentang sukan hoki sekolah rendah, Cikgu. Dan di belakang kita bersama dengan 4 pemain sekolah ni, betul Cikgu? Betul. Kita ada siapa? Perkenalkan dulu. Yang pertama Muhammad Nur Irfan. Irfan juga Cikgu. Oh, lebih kurang nama saya. Sama nama. Yang kedua pemain yang paling kecil di sekolah ini iaitu Atan kita panggil dia dan masih berada di prasekolah. Yang ketiga adalah Zarif Afiq. Berada di tahun 5. Tahun 5. Okey Zarif. Yang seterusnya Cikgu? Akil Zafran. Juga tahun 5. Okey, baiklah sekarang ni Cikgu, mungkin ada yang tertanya kita nak buat apa sekarang ni Cikgu. Sebab kita ada kayu hoki, kita ada bola, tapi sebagai mukadimahnya Cikgu, mungkin Cikgu boleh kongsikan antara bagaimana untuk kita panaskan badan. Okey. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, sukan hoki merupakan sukan yang ramai yang mengatakan bahawa sukan hoki ini adalah sukan yang berbahaya. Betul. Jadi untuk mengelakkan bahaya itu, kelengkapan harus kita adakan. Yang sempurna, yang lengkap sebelum kita memulakan sesuatu perlawanan. Contohnya kita perlu adakan memakai shin pad, stokin panjang, shin pad pun yang sampai bawah kepada lutut. Kemudian stokin panjang, kemudian ada yang memakai mouse guard ataupun pelapis gigi dan juga kelengkapan-kelengkapan yang paling penting adalah kayu hoki lah. Kayu hoki itu sendiri. Kalau tak ada kayu hoki macam nak main hoki. Dan kayu hoki pun perlu selamat, tidak rosak. Supaya tidak mencederakan orang lain. Betul Cikgu. Jadi kayu hoki ni kena dalam keadaan yang baik sentiasa Cikgu . Alhamdulillah. Dan kita akan teruskan Cikgu dengan pengenalan kepada aktiviti untuk kita panaskan badan. Mungkin kita mulakan dulu dengan aktiviti regangan Cikgu. Boleh? Okey. Baik. Untuk saya lebih menggunakan kayu hoki, bergangan bersama dengan kayu hoki. Baik. Tapi Cikgu, ramai di sana tengah tanya kepada saya, Cikgu Azman ni dah mengajar berapa tahun? Apa kata Cikgu kenalkan diri Cikgu sikit? Okey, untuk pengetahuan semua, saya adalah guru GPK Koko SK Taman Gembira Kelang. Okey, saya telah pun melibatkan diri dalam sukan hoki ini selama hampir 30 tahun, iaitu 28 tahun keseluruhannya. Dan itu adalah pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Wah, 28 tahun pengalaman mengajar sukan hoki. Kalau kita ikutkan umur Cikgu dah besar, dah dewasa dah pun Cikgu kan? Betul. Itulah pengalaman Cikgu Azman yang akan dikongsikan untuk hari ini bersama kita dalam slot sukan di TV KPM. Okey Cikgu, kita nak lanjutkan pembelajaran kita dengan sesi memanaskan badan Cikgu. Regangan kita menggunakan kayu hoki. Jadi apa kata, jom kita mulakan. Okey, kita akan mulakan dengan pemain-pemain saya iaitu 4 orang ini. Ya, kita mulakan dengan buka kaki seluas bahu. Buka kaki, pegang kedua-dua hujung kayu. Baik. Okey, angkatkan di belakang sikit kepala kita. Kepala kita di depan. Kepala di depan Cikgu. Okey, kemudian pusingkan badan ke sebelah kiri. Okey, ke tengah balik. Balik semula, tapi ke sebelah kanan pula. Sebelah kanan. Atan okey Atan? Okey. Okey, seterusnya balik ke tengah dan kita buat ulangan ini selama beberapa kali sampai dah mula rasa selesa di belah pinggang. Yang paling afdal Cikgu berapa kali kita akan buat? 8 lah. 8 kanan, 8 kiri. Baik. Kemudian aktiviti seterusnya adalah turunkan kayu tangan sebelah kanan pergi ke kaki kiri. Pergi ke kaki kiri Cikgu. Okey. Baik. Kanan ke kaki kiri.
Okey, dia menilang kan. Kayu itu silang badan kita. Okey, seterusnya ke tangan kiri ke kaki kanan. Baik. Wah. Naik balik. Balik. Kemudian di depan pula letak di tengah-tengah. Okey, pusingkan kanan, Kanan, pusingkan kiri. kiri. Lagi sekali. Kanan. 8 kali. 8 kanan dan 8 kiri. Dan seterusnya letak kayu di belakang. Letak di belakang. Boleh tahan? Okey, tundukkan badan. Tundukkan. Angkatkan tangan Okey. seberapa jauh yang boleh. Sejauh yang boleh, cikgu. Seberapa jauh yang boleh. Okey. Sampai terasa otot-otot ya. Ini pun dalam keadaan 8, cikgu. 8 betul? juga. Baik. Dan kita terus kepada Baik. aktiviti seterusnya Ya. iaitu meletakkan kayu seberapa jauh Okey. sebelah kanan. Tangan mana, Seberapa cikgu? jauh? Tangan kanan, Tangan kanan. kaki kanan. Kaki kanan. Tangan kanan, kaki kanan. Okey. Seberapa jauh? Baik. Okey. Kemudian tukar. Tukar. Kaki kiri. Okey. Seterusnya sebelah kanan kita. Kanan kita ke depan. Kanan tepi-tepi. Okey. Okey. Dan beralih ke sebelah kiri. Kiri pula ke sana. Okey. Baik. Okey. Dan Ya. saya rasakan aktiviti ini cukup untuk Cukup. membuatkan regangan sebelum kita memulakan drilling untuk skill dan juga aktiviti permainan. Okey, cikgu. Seandainya kita dah selesai dengan aktiviti pemanasan badan, apa yang kita akan lakukan sebelum kita mulakan permainan, cikgu? Cikgu akan bagi arahan dulu ke? Betul. Kita akan jumpa dengan kawan-kawan pasukan ke? Macam Betul. Arahan itu sangat penting ya supaya pelajar kita tidak membuat aktiviti sesuka hati terutamanya bila melibatkan bola hoki dan kayu. Ketika itulah mereka akan mulalah memukul bola hoki tanpa hala, tanpa tujuan. Tak ada tujuan, cikgu. Jadi Betul. itu yang bahaya. Jadi sebelum tu kita Ya. kena pastikan murid-murid kita bagi arahan yang secukupnya dan bila mereka dah faham, barulah mereka boleh bergerak ikut arahan yang kita Ya. bagi. Baru ada tujuan, cikgu, kan? Dan lebih selamat. Dan lebih selamat. Cikgu, saya nak tanya, mungkin cikgu boleh kongsikan kepada penonton di rumah berkaitan dengan saiz padang hoki dan juga apa yang ada di sekeliling. Mungkin kita ada tianggur dan sebagainya. Silakan, cikgu. Okey, untuk pengetahuan kita bersama, kami di SK Taman Bira ada mini turf sendiri iaitu seluas 30 darab 60 meter. Baik. Dan itu adalah keluasan yang ada untuk sekolah kami, yang itulah yang kita gunakan untuk mengubah suai permainan. Ya, sebab kita tak dapat menggunakan padang yang besar. Baik. Jadi dengan padang yang ada, kita ubah suai permainan menggunakan padang kecil dengan tiang gol juga agak kecil saiznya. Agak kecil saiznya. Oh, jadi cikgu, padang kita ada sekarang ni bukan padang yang standard size, cikgu, ya? Tidak Ya. tak ikut standard. Sebab itulah kita kena cuba buat ubah suai permainan. Alright, Dan itulah yang akan kita teroka selepas ini. Jadi jom kita berhenti berehat dulu, teruskan bersama kami dalam sukan Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama kami dalam sukan Didik TV KPM. Saya Irfan Syamil dan Cikgu Azman di sini, cikgu. Okey? Okey. Terbaik. Cikgu, dengar kata cikgu nak buat lagi sekali ataupun kita nak tambah lagi berkenaan dengan aktiviti pemanasan badan. Betul? Betul. Jadi apa kita akan lakukan untuk kali ini? Okey, setelah kita memulakan dengan aktiviti regangan yang menggunakan kayu hoki, sekarang kita beralih kepada aktiviti memanaskan badan juga menggunakan kayu hoki. Masih dengan kayu hoki, cikgu, ya? Tapi kali ini cikgu kita bersama dengan berapa orang pemain sekarang ni? Sekarang bersama-sama saya adalah Ya. 12 orang pemain Wah. yang kita sediakan khas untuk program kita pada kali ini, dan mereka ini adalah yang akan menunjukkan skill ataupun kemahiran asas sebelum kita memulakan permainan, iaitu Okey, cikgu. menolak bola, menahan dan sebagainya. Kita bawakan 12 orang pemain dari Sekolah Kebangsaan Taman Gembira sendiri, cikgu. Ya, betul. Untuk bersama-sama kita melakukan aktiviti pemanasan badan dan menunjukkan kemahiran mereka tersendiri. Jadi jom cikgu kita mulakan dengan aktiviti yang berikutnya. Okey. Baik, bersama-sama saya adalah 12 orang pemain hoki CSS Taman Gembira, dan mereka akan menunjukkan bagaimana kita nak memulakan aktiviti memanaskan badan menggunakan kayu hoki saja, tidak perlu berlari dan sebagainya, kerana stick and ball adalah lebih penting sebelum kita memulakan permainan yang sebenar. Jadi mereka akan membuat tolak dan tahan, kanan ke kanan, kemudian diikuti dengan kiri ke kiri, kemudian dia ikuti dengan aktiviti bergerak yang lebih mencabar sikit. Kita mulakan dengan kanan ke kanan. Ini yang paling senang, cikgu, ya? Yang paling asas. Yang lah paling orang kata. asas. Jadi Okey. cara pun kena betul, kerana bila tolak bola Tolak. kepada kawan, Okey. mesti di sebelah kanan kawan, agar kawan yang
menerima bola, mudah menahan dari sebelah kanan. Okey, Kalau saya dia kena bagi kat sebelah sini, kiri, cikgu, ya? susah nak tahan. Oh. Jadi itu adalah penting. Sebab itulah ketepatan itu penting ketika kita melakukan tolakan kepada rakan. Okey? Baik, kita mulakan. Saya tiup whistle. Kita mulakan selama beberapa kali sehinggalah saya meniup whistle, kita akan mematikan pemain tersebut. Okey, sediakah semua? Bersiap sedia? Boleh semua? Tak cukup kuat. Boleh semua? Boleh. Okey. Okey, sekarang ni kita tengah lihat cikgu, mereka tengah buat aktiviti. Ya. Tahan cikgu Ya, betul. Jadi mereka perlu menolak kepada rakan dengan cara yang betul. Baik. Di mana kawan berada, kelajuan itu sangat penting. Kalau kawan berada jauh, kena tolak lebih jauh, lebih kuat. Kemudian kalau kawan dekat, macam mana cara tolakkan. Jadi itu semua kemahiran-kemahiran yang perlu dipelajari daripada asas sekecil-kecil yang boleh. Supaya mereka cekap bila berada di waktu-waktu dewasa nanti. Betul cikgu. Macam Atan cikgu, itulah contoh di mana kita itulah bawakan contoh. Atan untuk bersama-sama kita. Ya. Menunjukkan kemahiran semasa dia masih di prasekolah lagi cikgu. Betul, Dan betul. kita akan cuba terapkan kemahiran itu sehingga dia meningkat dewasa nanti insya-Allah. Dan Okey. inilah wajah-wajah bakal pemain hoki negara kita. Baik cikgu, kita nak lihat sekarang ini bagaimana mereka melakukan aktiviti pemanasan badan bersama dengan kawan mereka untuk mereka lakukan senaman tahan cikgu ya. Okey. Dan yang Ini kita kena jaga tahan dan tolak kanan ke kanan. kanan ke kanan dulu. Nanti kita akan buat pula kiri ke Kiri kiri. ke kiri. Okey. Kemudian kalau kita tengok pada cara pegangan kayu yang dilakukan oleh mereka, okey? Jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Baik. Ya, di tengah-tengah. Jadi ini yang penting, ya, supaya dapat kita memastikan bola itu tepat. Pukulan kita tepat dan juga tepat kepada kawan yang kita hantar bola tu, yang akan menerima bola. Baik. Okey, kita pastikan pegangan tangan kita ke kayu hoki itu berada di posisi yang betul. Jangan terlalu bawah, jangan terlalu atas sangat cikgu. Ya, Di betul. tengah-tengah Di sahaja. tengah-tengah. Okey, nampaknya mereka dah Okey, panas kita cikgu. akan beralih kepada aktiviti Yang kedua. Yang kedua iaitu memanaskan badan juga. Okey, berhenti. Baik. Tak bawah sana. Kan? Dan kita terus kepada aktiviti yang kedua iaitu menolak bola kiri ke kiri. Okey. Ada dua cara, ya. Satu sama ada kita tolak dengan kayu yang tinggi dan satu lagi kayu yang rendah. Oh, Jadi aduh, akan Zarif. ditunjukkan oleh Zarif. Okey. Pelajar saya. Zarif tolong tunjukkan yang passing tinggi. Silakan Zarif. Yang tinggi Zarif. Okey, ini yang tinggi, yang rendah. Okey. Kita bagi balik. Yang rendah Zarif macam mana? Itu. Jadi dua Baik. cara Cikgu, hantaran kepada kawan. Boleh kita boleh buat lagi sekali cikgu? Tinggi dan rendah. Okey, sekali. Lagi sekali Zarif. Tinggi, Tinggi dulu. Baik. Yang rendah pula Zarif. yang rendah. Cantik. Okey, yang rendah jangan terlalu tinggi kayunya. Maksudnya kayu tu bola mesti berada tepat di sini. Mana pinjam bola? Okey, bola di sini. Dan kita tidak boleh bila membuat hantaran kayu Rendah. rendah begini, kita angkat kayu tinggi sikit. Bila tinggi tu dia jadi backstick. Dan baik. akan disalahkan oleh pengadil lah. Itu Jadi satu kena kesalahan. betul-betul rendah Ya. dan hanya menggunakan sisi kayu saja. Sisi kayu sahaja. Okey cikgu, semua dah bersedia ke? Okey, Dengan bersedia. arahan cikgu, Kiri ke silakan kiri. whistle. Sedia. Silakan. Okey, sekarang ni kita tengah lihat pemain-pemain kita untuk melakukan hantaran dan tahan dari kiri ke kiri sekarang ni. Dan cikgu akan lihat sama ada mereka melakukan teknik yang betul ataupun sebaliknya. Okey? Cikgu, aktiviti ni kita akan lakukan setiap kali sebelum kita buat permainan atau bagaimana? cikgu? Sebaik-baiknya. 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 Walaupun pemain ini dah boleh kita katakan sebagai pemain-pemain yang terbaik, pemain yang Betul. cekap, dah kemahiran yang tinggi. Orang kata dah power pun, cikgu, kan? Aktiviti ini perlu dilakukan. Ya. Perlu dilakukan untuk memastikan persediaan kita cukup sebelum kita memulakan perlawanan yang sebenar. Baik, kita akan lihat pula cikgu sekarang ini apa lagi aktiviti yang kita akan lakukan. Okey, kita berhentikan dia dulu. Boleh? Okey, itu dia aktiviti senaman untuk kiri ke kiri. Dan untuk aktiviti memanaskan badan seterusnya adalah kita lebih kepada mobile, bergerak. Bergerak cikgu. Bergerak. Ke mana Kalau cikgu tadi- nak bergerak ni? Kalau tadi dia statik di tempat yang sama, Okey. kali ini mereka akan bergerak pusing kepada kon yang kita sediakan ataupun marker yang kita sediakan. Okey, saya nak bagi contoh. Zarif dan Sarah. Zara akan melakukan aktiviti ini, ya.
tahan bola, pusing kon, bagi pada Zarif. Zarif akan tahan bola, pusing kon dan begitulah seterusnya. Okey, kita mulakan. Siapa terima, dia kena pusing. Dia pusing kon. Okey, faham? Okey, Zara ambil, Zara pusing dulu. Pas balik. Okey, Zara akan pusing. Okey, pelajar-pelajar lain pun boleh mulakan sekarang. Baik. Jadi cikgu, apa nama latihan ni? Latihan ini adalah permainan asas lah, menolak sambil bergerak. Menolak sambil bergerak. Ada pergerakan yang kita Ada letakkan pergerakan. di sini di mana mereka kena keliling kon itu cikgu semasa mereka menerima bola. Okey, dah terima kena pusing satu pusingan baru kita pas balik kepada kawan. Dan saya selalu mengingatkan kepada pelajar-pelajar saya bahawa setiap kali saya meletakkan kon atau marker, itu adalah musuh kita. Musuh cikgu. Musuh kita. Sebab itulah kita kena belajar menggelecek musuh, belajar menjauhkan diri daripada musuh supaya dan saya akan pastikan mereka ni tidak langkah marker yang kita sediakan. Sebab melangkah kon maksudnya melangkah orang. Dan itu adalah musuh. Ya, dan jadi sebab itulah kita sebaik-baiknya menggunakan kon yang tinggi. Dan selepas ni untuk kemahiran seterusnya saya akan menggunakan kon yang tinggi supaya memastikan pelajar-pelajar saya atau atlet-atlet saya tidak melangkah marker atau kon yang disediakan. Okey. Ya, selesai. Okey. Cikgu, kita dah lihat bagaimana mereka lakukan aktiviti untuk memanaskan badan, cikgu. Yang pertama tadi kita dah buat latihan untuk menghantar bola kanan ke kanan. Lepas tu kita buat pula kiri ke kiri. Betul. Dan kita lanjutkan pula dengan aktiviti iaitu menghantar bola dan melakukan pusingan, cikgu. Pusingan. Ya, jadi itulah aktiviti pemanasan badan yang terbaik untuk mereka lakukan sebelum menyertai sesebuah pertandingan, cikgu. Apa lagi bosan cikgu untuk segmen kali ini? Okey, kalau ikutkan tadi kita pusing kanan ke kiri. Betul. Kali ini kita sekali lagi kita buat tapi pusing kiri ke kiri tapi tolak bola dengan reverse pass. Okey, reverse pass, cikgu. Reverse pass. Okey, kalau macam tu kita tunjukkan satu demo saja boleh, cikgu? Boleh. Kita ambil sahaja Zarif dan juga Zara. Zara. Okey, sebelum kita berhenti berehat. Silakan, cikgu. Pusing sini. Okey, mulakan. Pusing sini. Pusing sini. Okey. Okey. Pusing. Okey. Okey. Yang ni nampak lebih sukar, cikgu, sikit. Lebih suka lagi, lebih suka sikit. Maksudnya, cikgu, aktiviti senaman ni pun ada dia punya level-level, tahap-tahap dia, cikgu. Ada yang rendah, ada yang tinggi seperti ini. Ya, betul. Okey. Baik, terima kasih Zara. Okey, itulah dia sebenarnya perkongsian dari Cikgu Azman dan murid-muridnya tentang aktiviti untuk memanaskan badan. Jadi kita akan berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami dalam Sukan Didik TV KPM selepas ini. Bersama kami dalam Sukan Didik TV KPM untuk Hoki Sekolah Rendah bersama saya Irfan Syahmi dan Cikgu Azman. Cikgu Azman, kali ini kita akan bawakan pula tentang kemahiran yang berikutnya, Cikgu. Apakah kemahiran itu? Okey, saya ingin menunjuk cara sebagai iaitu kemahiran mengubah haluan serangan daripada kanan ke kiri dan daripada kiri ke kanan. Baik. Dan untuk pengetahuan kita bersama, kebanyakan pasukan yang menyertai sesuatu perlawanan, mereka hanya menggunakan satu arah serangan kebanyakannya. Terutamanya apabila menyerang daripada sebelah kanan. Sebelah kanan memang betul adalah satu ruang untuk menyerang yang paling baik untuk pasukan yang menyerang. Kerana mereka menggunakan forehand untuk bola di sebelah kanan. Baik. Kerana menyukarkan pasukan lawan. Tetapi kalau kerap dilakukan, pasukan lawan ataupun pasukan yang bertahan itu akan mudah strategi kita. Jadi untuk itu kita perlu mengubah hala serangan. Kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri, dan itu adalah yang terbaik untuk kita mendapatkan satu pasukan yang terbaik untuk menyerang. Betul. Kita ubah sesuai sikit corak permainan kita, Cikgu, ya. Daripada tadi kanan, kita ubah pula kanan ke kiri, kiri ke kanan. Ya. Okey, Cikgu. Jadi kita bawakan juga 12 murid kita hari ini untuk tunjukkan kongsian kepada kita bagaimana teknik itu akan dilaksanakan. Jadi, Cikgu, apa kata Cikgu bagi arahan? Kita boleh mula. Baik, bersama dengan saya adalah 12 orang pemain hoki sekolah saya dan mereka akan menunjukkan kemahiran asas mengubah hala serangan daripada kanan ke kiri dan kiri ke kanan. Baik. Ya. Jadi mereka akan menunjukkan cara yang paling mudah iaitu menggelecek lawan yang saya sediakan iaitu kon-kon yang tinggi ini saya sediakan untuk sebagai musuh pemain lawan dan mereka akan mula menggelecek daripada kanan kemudian diarahkan kepada kiri dan yang sini pula akan mengubah daripada kiri ke kanan. Kita mulakan daripada kanan ke kiri.
kanan, kiri ke kanan dulu. Kiri ke kanan dulu. Kiri ke Okey. kanan dulu. Boleh, Okey. cikgu, tak ada Baik, masalah. Kita mulakan daripada sekarang. Biar Baik. Saya semua. Semua bersedia? Sarah, Okey, cantik. mulakan. Kita lihat bagaimana mereka merubah Mereka serangan melakukannya beberapa kali. beberapa kali, cikgu. Dari Ini kiri ke adalah kanan. sangat penting sebab dia menarik pemain ke sebelah kiri dan seterusnya menarik semula bola ke sebelah kanan untuk diubahkan hala serangan. Okey. Jadi itu sebenarnya untuk kita mengelirukan pihak lawan, cikgu. Mengelirukan pihak lawan. Mhm. Dan ini kita perlu lakukan beberapa kali lah supaya dapat kemahiran tersebut. Kemahiran ni penting dan kepantasan juga penting. Kepantasan. Sebab kalau kita mengubah hala serangan tetapi dengan Lambat bertindak. dengan lambat, perlahan, jadi pasukan lawan akan mula cepat mengawal Permainan itu. pasukan ruang menyerang pasukan kita. Baik. Jadi untuk itu kita kena pastikan pemain kita cepat melakukan pertukaran arah daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Jadi tipsnya nak ubah arah kena pantas dan kena cepat, cikgu. Kena Kalau cepat. kita lambat nanti pasukan lawan akan nampak dan dia kata, "Alah, dia ni dah tahu nak pergi mana ni." Tahu dah, betul, Sebab betul. itulah kita kena elakkan perkara itu dan lajukan. Ini yang kita pergerakan namakan sebagai element of surprise dalam hoki. Jadi mereka melakukan satu kejutan. Ya. Tiba-tiba daripada arah ke kiri tiba-tiba pop arah ke kanan. Tiba-tiba terkejut, cikgu, kan? Semua orang akan terkejut. Okey, itu yang kita nakkan, elemen of surprise, ya. Maknanya ada elemen kejutan situ Kejutan. untuk kita mengelirukan pihak lawan kita. Okey. Okey, itu adalah kemahiran pertama dan Baik. kita beralih kepada yang kedua iaitu melakukan pertukaran arah secara berpusing. Berpusing pula, Berpusing, cikgu. ya. Jadi kita akan tunjukkan kepada semua bagaimana cara tersebut. Okey, mulakan. Okey, jadi pusing tu di mana, cikgu? Maksudnya Dia masih mengelilingi lagi pemain bawa ke? bola ke sebelah kiri. Baik. Dan kemudian dia akan pusing ke kanan. Pusing Ini ke kanan. yang kita namakan sebagai epic turn. Teknik ni untuk menubah arah tu secara berpusing adalah pergerakan kaki sangat penting. Pergerakan kaki. Boleh saya panggil Zarif? Zarif, tolong ke sini. Ya, silakan Zarif. Inilah pemain kita yang terbaik di sekolah ni, ya. Ya. Cuba Okey. buat satu pusingan epic turn. Epic 10. Silakan Zarif. Seberapa laju yang boleh. Yes. Wah. Lagi sekali. Memang pantas. Ya, tengok. Cara dia bergerakkan kaki, dia akan pergi ke kaki kanan dulu, ke depan, kemudian baru pusing. Lagi sekali. Okey. Itu Jadi, dia. Nampak? saya menganggap diri saya sebagai pasukan lawan. Pasukan lawan. Saya Okey, cuba mengganggu Zarif. Mhm. Jadi, okey. Kat situ pertama, Zarif telah berjaya membawa bola ke sebelah kanan. Dah epic Kemudian turn, okey. dia tutup bola dengan badannya. Tutup Jadi saya bola pun tak boleh nak ganggu. Kerana ditutup oleh badan Zarif sendiri. Hanya Sekali lagi. memperbesarlah, cikgu. Sekali lagi. Okey. Pusing. Okey. Zarif dah berada di depan saya. Dan saya dah tak boleh buat apa-apa. Jadi Zarif akan bawa bola suruh kanan, terus passing kepada kawan yang berada di sebelah. Ya, itulah kepentingan untuk kita memahami dan ada kemahiran untuk buat epic turn ni, cikgu, kan? Yes, betul. Epic turn. Jadi Zarif boleh ke sini balik. Okey, teruskan latihan untuk buat kemahiran ni. Okey. Cikgu, selain daripada epic turn, apa lagi yang kita kena tahu untuk kemahiran teknik bagi sukan hoki sekolah rendah ni? Paling penting adalah cara pukulan, cara Cara tolakan, pukulan. kemudian cara slap bola ataupun Slap bola tu macam mana, cikgu? Slap bola dia seolah kita menampar bola Okey. dengan kayu hoki. Menampar bola dengan kayu bukan hoki. pukul, Okey. tapi slap tampar dengan kayu hoki. Jadi itu lebih laju sebenarnya dan dia lebih pantas berbanding dengan cara kita membuat pukulan. Baik. Kerana pukulan kita terpaksa mengangkat kayu tinggi. Betul, ada masa yang diambil. Ada masa orang kan? boleh kacau, tapi bila slap, stop daripada bawah, pop, Oh, terus buat. tertampar terus Okey. bola tu, Saya cikgu. nak tunjukkan sekali lagi. Zarif dan Zara. Zara, Okey. tolong tunjukkan slap pakai satu bola, pakai sebiji bola. Pakai bola tu. Okey, Okey. slap. Tengok Kita cara akan slap. buat bagaimana slap ini dilaksanakan semasa bermain sukan hoki. Okey. Ini adalah teknik slapping bola. Baik. Slap bola. Sama ada kita nak menunjukkan ke arah kawan kita ataupun passing ball, ataupun kita boleh membuat percubaan ke arah gol. Percubaan ke Menggunakan arah slap. gol, slapping. Ya. Jadi ada dua teknik, cikgu, dengan pukulan pukulan yang kuat. dan juga slapping, cikgu. Yes. Jadi slapping ni adalah direkomendkan ataupun cikgu akan syorkan kepada pemain untuk mereka lakukan pukulan secara laju. Laju. Baik. Kalau perlahan mungkin pasukan lawan akan dapat
mengambil bola itulah. Betul. Tak dapat sampai pada kawan kita. Tak sampai ke kawan kita. Jadi kita slap saja bola tu sampai ke kawan kita untuk teruskan permainan, cikgu. Betul. Baik, selain daripada slap, cikgu, ataupun tamparan bola dengan kayu hoki, apa lagi yang kita kena tahu? Teknik menahan sangat penting. Menahan? Teknik menahan. Tahan pun kalau bola tu laju, kalau tahan tak betul, bola akan ternaik dan bila berada di berhadapan dengan pasukan lawan ataupun pemain lawan, kita akan dipersalahkan. Akan dipersalahkan. Jadi untuk itu kita kena pastikan bola itu betul-betul mati di kayu hoki kita tanpa bola ternaik. Kecuali bila berada di dalam D, bila rakan kita buat slap laju ataupun hitting laju, kita menahan, sengitkan kayu dan bola akan naik terus ke arah jaring, itu dikira gol. Okey, itu adalah ada kelebihannya pula. Ya, kelebihannya pula Jadi kita kena pastikan di mana tempat yang sesuai untuk kita gunakan teknik itu. Ya. Cikgu, nampaknya mereka semua dah selesai dengan latihan, cikgu. Okey, ada lagi satu. Satu lagi, iaitu passing secara reverse hit tapi bola bawah. Baik, okey. Saya dah mengundur, cikgu, reverse. Reverse. Baik. Kau tunjukkan reverse. Bola sebiji. Kita nak buat go. pukulan bola reverse. Okey. Ya. Kita pusing dulu. Okey, yang lain boleh mula. Okey, cikgu. Yang ni nama ni, teknik dia adalah Reverse pass. reverse pass. Kita pass secara mengundur, cikgu, ya? Secara mengundur. Jadi kita kena pusing pihak lawan atau bagaimana, cikgu? Tengok pada keadaan. Tengok pada keadaan. Kalau kita dapat menggelecek seorang pemain, Okey. kemudian ada lagi pemain, kemudian ada ruang untuk kawan kita yang berada di sebelah kanan. Ya. Kalau kita nak buat epic turn ataupun kita nak pusing bola, itu agak lambat, jadi kita mulakan reverse pass terus kepada kawan. Okey, baik. Jadi maksudnya, cikgu, reverse pass ni akan digunakan semasa ada ruang dan peluang, cikgu, Ada ruang dan peluang dan lebih pantas untuk sampai kepada rakan kita sendiri. Rakan kita sendiri. Jadi sekarang ni kita tengah lihat pemain-pemain kita melakukan latihan untuk kamera asas, iaitu reverse pass, cikgu. Betul. Okey. Dan selalunya, cikgu, reverse pass ni digunakan semasa untuk mereka menjadikan gol ataupun semasa mereka tengah untuk dapatkan bola. Untuk menjaringkan gol, reverse pass memang satu kemahiran yang agak tinggi, kemahiran yang tinggi dan perlukan kelajuan. Okay. Dan kalau kita passing pada kawan pula, tak selaju itu. Betul. Ya, tak selaju itu. Sebab bila kita buat reverse pass itu perlahan. Tapi yang laju ni reverse hit. Reverse hit? Reverse hit dia lebih laju lah. Itu yang kadang-kadang bola sampai ternaik sampai ke jaring. Ya, betul. Kemudian laju dan tak sempat diselamatkan oleh penjaga gol. Jadi kat situ ada dua teknik reverse yang berbeza. Baik. Satu reverse pass, satu reverse hit. Reverse hit. Okey. Jadi itu adalah kemahiran yang perlu kita tahulah. Terutamanya pemain-pemain hoki yang baru-baru nak belajar ni, kita kena latih mereka. Ya, asah bakat mereka, cikgu. Latihan reverse pass dan reverse hit. Sebab ini adalah satu kemahiran yang saya anggap sebagai kemahiran yang tinggi. Yang tinggi, ya. Dan kita wajarlah untuk terapkan kemahiran ini kepada kesemua sekali pemain-pemain kita sejak berusia umur muda lagi. Seawal 5 tahun pun kita dah mengajar mereka untuk mahir bagi sukan hoki ni, cikgu. Saya nak tanya, mungkin cikgu boleh kongsikan antara kelebihan ketika mereka menguasai teknik-teknik ini? Ya, kelebihannya memang banyak. Ya, terutamanya bila kita lawan dengan pasukan-pasukan yang baru-baru nak belajar hoki kan. Jadi, macam saya, cikgu, baru nak belajar ni. Itu adalah kelebihan yang paling utama. Mudah saja kita menggelecek kawan, mudah saja kita membuat hantaran kepada kawan. Betul. Jadi kalau orang-orang yang baru nak belajar, dia tak tahu banyak perkara-perkara ataupun kemahiran-kemahiran tentang hoki ni, memang mudahlah dipermainkan. Jadi sebenarnya kemahiran ni sangat penting dan itulah saya katakan, perlu dididik dari awal. Tak perlu tunggu dah sekolah menengah, sekolah menengah baru nak mula. Ya, jadi kita haraplah dengan didikan yang kita beri daripada awal ni akan memberikan satu motivasi yang baik ataupun persediaan yang baik untuk mereka melangkah ke sekolah menengah ataupun ke peringkat umur yang lebih dewasa. Betul, cikgu. Kita contohi Atan, cikgu, yang masih muda, berusia 6 tahun, cikgu. Ya, betul. 6 tahun sekarang ni, dan itulah mungkin kita doakan agar menjadi pewaris kepada sukan hoki negara kita. Terima kasih, cikgu. Betul. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam sukan Great TV KPM Hoki Sekolah Rendah.
Kembali menyaksikan Sukan Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan Cikgu Azman untuk Sukan Hoki Sekolah Rendah. Cikgu, kali ini kita akan lihat pula kepada bagaimana permainan itu dilaksanakan bagi permainan sukan yang kita telah ubah suai, Cikgu. Jadi sebagai permulaannya, mungkin Cikgu boleh kongsikan antara peraturan yang kita ada bagi memulakan permainan ini. Silakan. Okey, seperti mana yang saya maklumkan tadi, bahawa kita hari ini nak menunjukkan bagaimana modified game daripada perlawanan hoki yang sebenar kepada perlawanan hoki yang lebih saiz kecil padangnya, dan apa yang saya utamakan adalah mengubah arah tujuan ataupun arah serangan bola daripada kanan ke kiri dan kiri ke kanan. Untuk itu saya telah merancang satu small game yang mana melibatkan hanya 10 orang pemain. 10 orang pemain? Dalam keluasan padang yang seluas lebih kurang dalam 25 darab 25 dengan 4 tiang gol. 4 tiang gol, Cikgu? 4 tiang gol. Dan tiang golnya kita buat pakai kon. Pakai kon sahaja, yang tinggi, supaya mereka nampak itu adalah tiang gol. Dan bermaksud dalam padang ni ada 4 tiang gol lah. 1, 2, 3, 4. 2 untuk padang pasukan A dan 2 untuk pasukan B. Betul. Okey. Jadi apa kelebihan yang ada dalam permainan ni? Jadi kelebihan yang ada adalah mereka ada pilihan untuk menjaringkan gol. Ya. Kalau kita tengok dalam perlawanan yang sebenar, padang gol, pintu gol ada 2 gol saja. Ada 2, betul? Untuk padang A, pasukan A dan juga pasukan B. Tapi untuk perlawanan ini, 2 gol boleh dijaringkan oleh pasukan A dan 2 gol tiang gol tu boleh dimasukkan oleh pasukan B. Okey, 2 untuk A, 2 untuk B, Cikgu. Mereka ada pilihan nak menjaring di tiang gol sebelah kanan ataupun di tiang gol sebelah kiri. Baik. Jadi contoh, saya nak bagi contoh. Bila mereka mendapat bola, kemudian menghalakan bola ke arah tiang gol A, tiang gol sebelah satu sebelah kiri. Kemudian mereka melihat rakan berada lebih luas untuk menjaringkan gol, peluang lebih besar. Jadi mereka mengalihkan haluan bola terus ke sebelah kanan untuk dijaringkan di sebelah sini pula. Jadi pemain pertahanan tiada pilihan. Kalau dia tak kawal di sebelah kiri, tiang gol sana, bola akan balik ke sini dan sini pula akan ada peluang untuk menjaringkan gol. Jadi itu adalah kelebihan, dan ke situlah kita dapat tengok bagaimana pemain dapat mengubah hala arah serangan daripada kanan ke kiri ataupun kiri ke kanan. Baik, jadi kita nak lihat juga apa lagi peraturan yang Cikgu boleh kongsikan kepada penonton di rumah. Okey, untuk membezakan pasukan, saya memakaikan mereka dengan bibs bernombor. Baik. Ya, iaitu 5 bib yang memakai bib dan 5 lagi tidak memakai bibs. Jadi mereka akan melawan antara satu sama lain dengan keluasan padang yang kita sediakan. Tapi untuk menjadikan peranan itu lebih seronok, kita tidak ada out lah, maknanya bola tu tak keluar. Tak keluar. Kebetulan pula kami ada dinding dan sebelah kiri dan kanan, jadi bola tu akan terus berterusan bermain sampailah beberapa kali jaringan dapat dijaringkan. Jadi kat situ kita akan tengoklah siapa yang akan menang, siapakah yang akan kalah. Kemudian siapakah yang menunjukkan kemahiran yang terbaik menukar arah, menggunakan epic turn, menggunakan reverse pass dan sebagainya yang kita dah ajar sebelum ni, dan kita apply untuk game ni, dan kita berharap dengan kemahiran yang kita ajar ini, mereka akan dapat gunakan dalam perlawanan sebenar bila berada di padang yang besar nanti. InsyaAllah kita doakan, Cikgu. Dan mungkin Cikgu boleh kongsikan antara posisi pemain yang ada sekarang ni. Posisi kita letakkan seorang pemain di tengah. Okey, Atan di tengah untuk pasukan B. Kemudian untuk pasukan yang sama, pasukan dengan Atan, 2 di sebelah kanan, di sebelah kiri. Baik. Dan mereka ni lah yang akan menggerakkan bola, dikawal oleh orang tengah Atan, sama ada pemain yang bawa bola di sebelah kanan ni nak tolak ke sebelah kiri melalui pemain tengah ataupun direct terus kepada pemain yang berada di sebelah ada 2 cara, Cikgu. Ada 2 cara. Nak kita pas kepada orang yang di tengah ataupun kita terus jaringkan gol. Tengok pada kedudukan pasukan kita, pemain kita, di mana mereka berada. Baik, Cikgu. Itu adalah peraturan yang Cikgu boleh kongsikan berkaitan dengan sukan modified yang Cikgu bawakan hari ini. Cikgu nak tanya juga bagaimana untuk kita mulakan permainan ini? Kita akan mula permainan ni dengan pertama memanglah kita kena bagi arahan. Okey, betul, supaya pemain-pemain kita tahu apa sebenarnya permainan yang kita nak main ni. Adakah sebenarnya permainan macam biasa yang kita berlatih setiap hari. Ya, jadi kita nak membezakan. Kemudian yang kedua, kita kena terangkan matlamat permainan kita. Matlamat permainan kita hari ini adalah untuk mengubah arah serangan. Bukannya nak cari menang kalah dan bukannya nak mencari sangat gol. Tapi itu adalah kelebihan. Kemudian kita tengok pada peluang. Adakah peluang di sebelah kanan lebih besar daripada peluang di sebelah kiri?
ataupun sebaliknya, kat situ kita nak tahu. Jadi saya nak tengok pemain-pemain saya nanti, adakah dia menggunakan peluang yang ada, kemahiran-kemahiran yang kita dah ajar tadi dalam permainan ini. Okey. Baik, bersama-sama dengan saya ada 10 orang pemain. Saya pecahkan kepada 2 pasukan, iaitu pasukan A dan pasukan B. Dan pasukan B 5 orang, pasukan A 5 orang. Dan mereka akan bermain selama beberapa minit. Dan saya akan memperbetulkan kesilapan-kesilapan yang mereka lakukan ketika bermain. Jadi sama-samalah kita saksikan permainan mereka dalam masa beberapa minit. Boleh cikgu? Okey. Okey, nak tanya dulu. Semua dah bersedia belum? Tak cukup kuat, dah bersedia ke? Okey, cikgu, dengan arahan cikgu, jom kita mulakan permainan ini. Okey, Syarif. Okey, kita akan mulakan perlawanan sekarang. Okey, sekarang ni kita sedang menyaksikan permainan 5 sebelah, okey, antara pemain kita untuk melihat bagaimana mereka melakukan corak permainan bagi sukan modified yang kita tengah saksikan sekarang ini. Okey, adakah mereka melakukan serangan kanan ke kiri, kiri ke kanan? Kita saksikan bersama-sama. Okey. Cikgu setakat ni okey, cikgu? Okey, untuk permulaan tidak ada kesilapan yang dilakukan. Tidak ada kesilapan. Okay. Masih lagi bergerak kiri dan kanan. Baik. Okey, jangan lupa pas kepada kawan. Kita lihat kepada ruang dan peluang yang ada. Yang mana lagi banyak kita masukkan ke situ. Tukar arah. Okey, teruskan. Teruskan permainan semua. Teruskan permainan, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Menarik sebenarnya untuk kita lihat permainan ini sebab kita boleh saksikan di manakah pemain kita meletakkan bola itu semasa mereka menggelecek dan bagaimana mereka melakukan passing antara kawan masing-masing. Jadi kita akan lihat sekarang ni 5 sebelah sukan modified. Passing sini. Cikgu, setakat ni bagaimana cikgu? Okey, setakat ni masih lagi mengikut arahan. Masih mengikut arahan, okey. Baik. Ada 2 pasukan sekarang ini yang memakai bib dan juga yang tidak memakai bib. 5 sebelah untuk sukan hoki modified. Berdasarkan apa cikgu cakap sekarang ni, mereka masih dalam keadaan yang baik, tidak melakukan kesilapan dan kita akan teruskan melihat bagaimana prestasi mereka setakat ini. Okey? Teruskan permainan semua. Let's go. Tukar arah. Ya, okey. Jangan lupa untuk membuat pas, berikan peluang kepada kawan-kawan untuk dapatkan bola jika ada ruang dan peluang yang besar. Ya. Okey, Atan, teruskan. Pastikan kawan kita berada di ruang yang kosong sebelum kita membuat sebarang hantaran. Baik. Cikgu, terangkan juga cikgu bagaimana peraturan ini dapat membantu mereka untuk meningkatkan kemahiran cikgu. Okey, seperti mana yang saya dah maklumkan bahawa peraturan untuk perlawanan sebenar, sebelah tidak perlu kita tidak boleh kita ketepikan walaupun kita menggunakan modified game. Betul. Ya, kerana kemahiran modified game inilah yang akan kita bawa ke pertandingan sebenar. Jadi kalau mereka melakukan kesilapan ataupun kesalahan, kita kena betulkan siap-siap. Betul. Ya, sebab tak boleh kita biarkan mereka buangkan ataupun kepinggirkan kemahiran-kemahiran ataupun undang-undang permainan, peraturan permainan untuk modified game sebab takut nanti bila kita tak betulkan dalam perlawanan sebenar salah pula. Dia buatkan kesilapan. Jadi kat situlah yang kita kena pastikan. Sambil dia bermain tu kita pastikan. Kalau kena kaki kita stop game. Kita stop, okey. Contohnya lah kalau kena backstick kita stopkan juga. Okey? Jadi itu kita kena pastikan. Kita pastikan semua murid kita mematuhi setiap peraturan dan undang-undang yang cikgu tunjukkan sebentar tadi dalam sukan modified ni supaya mereka boleh bawakan permainan sebenar untuk game yang akan datang nanti cikgu. Okey. Cikgu, apa yang berlaku di sana cikgu? Sampai terbalik kon tadi. Ya. Dia dah menukar arah. Dah menukar arah. Okey, teruskan. Dia dah menukar arah. Dapat. Okey, inilah yang dikatakan dia menukar arah. Dia bawa bola ke kanan, kemudian tarik bola ke kiri dan membuat hantaran kepada kawan di sebelah kiri. Baik. Nampak cikgu ada pemain lawan yang keliru cikgu. Kerana mereka melakukan hantaran secara mengelirukan. Okey. Baik, terima kasih cikgu.
Okey, boleh berhenti dulu semua? Terima kasih. Okey, itulah dia pertunjukan bagaimana sukan modified game ini dilaksanakan bersama dengan murid-murid. Cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan tentang topik kita untuk hari ini. Silakan. Okey, untuk rumusannya pertama memang setiap game, setiap permainan memerlukan modified game untuk kita bawa ke permainan sebenar. Itu sangat penting. Betul. Ya, itu sangat penting. Sebab kita menggunakan modified game itulah yang kita akan apply untuk perlawanan sebenar. Betul. Dan kita latih mereka untuk menghadapi perlawanan sebenar, dan selepas itu kita akan lihat prestasi pemain-pemain kita dalam perlawanan yang sebenar, ya. Dan kita pastikan semua kemahiran yang kita ajar sepanjang kita mendidik mereka, sama ada membuat drilling ataupun membuat pemain-pemain yang bercorak ubah suai. Ya. Ya, itulah yang penting untuk kita pastikan kejayaan pasukan kita dalam perlawanan-perlawanan yang kita sertai dalam pertandingan. Betul, cikgu. Penting sebenarnya untuk kita sebagai murid ini mempunyai kemahiran dan teknik yang paling bagus untuk kita pastikan kemenangan milik kita ketika permainan sebenar nanti, cikgu, ya. Betul. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Azwan kerana bersama kami hari ini berkongsi kepada kita tentang sukan hoki. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Bye-bye.